Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih yang menjadi kegemaran ramai orang, iaitu kari pap. 2 tahun lepas, saya pernah kongsikan resepi kari pap di YouTube. Alhamdulillah, ramai yang telah mencuba dan memberi maklum balas yang baik. Resepi kali ini berbeza sedikit berbanding resepi yang lama, iaitu dari segi bahan inti dan juga bahan dough pastry-nya. Mula-mula sekali, kita akan sediakan bahan intinya dulu. Dalam resepi yang lama, saya gunakan ubi kentang. Kali ni, saya gunakan ubi keledek pula. Saya kupas kulitnya menggunakan knife peeler. Boleh dibeli di kedai peralatan menjual periuk belanga. Kemudian, saya potongkan dadu. Kalau anda tak makan keledek, boleh saja gunakan ubi kentang. Cuci bersih dengan air dan ketepikan. 2 tangkai daun sup dan 2 tangkai daun bawang. Saya dah cuci bersih dan buangkan akarnya. Seterusnya saya hiris halus. Ini opsional untuk mengharumkan inti. Kalau anda tak nak letak pun tak mengapa. Sebiji bawang besar saya hiris secara kasar. Kalau bawang ni bersaiz kecil, anda boleh gunakan 2 biji. 2 ulas bawang putih juga dihiris kasar. Segenggam ikan bilis, saya rendamkan dalam air biasa lebih kurang 30 minit supaya lembut. Nanti mudah kita nak kisar. Saya gunakan food processor dan saya akan kisarkan bawang dan ikan bilis tadi secara kering. Kalau anda nak gunakan chopper ataupun pengisar kering pun boleh. Tak perlu halus sangat, kisarkan secara kasar saja. Panaskan minyak masak, jangan letak minyak banyak sangat ya, takut nanti inti kari pap meleleh keluar minyak. Tumiskan bahan kisar bersama dengan daun kari sehingga layu dan naik bau. Saya gunakan rempah kari ayam atau daging sebanyak 4 sudu besar. Kalau anda suka lagi pedas, boleh tambahkan cili giling atau cili serbuk sebanyak 1 sudu besar. Campurkan rempah bersama dengan sedikit air. Masukkan bancuan rempah ke dalam tumisan. Ni air dari bilasan mangkuk. Gunakan api perlahan dan masak rempah sekejap. Tak perlu sampai pecah minyak seperti kita membuat kari. Seterusnya, masukkan ubi keledek yang dipotong dadu. Saya tak letakkan ayam atau daging sebab rencah ikan bilis tadi pun dah memadai bagi cita rasa saya. Kalau anda nak letak pun boleh. Terpulang ya. Gaulkan sebati rempah bersama dengan ubi. Saya akan masukkan air secukupnya, agak separas tenggelam ubi dan akan masak sehingga ubi empuk. Air ni jangan masuk banyak sangat. Kalau ubi belum empuk, kita boleh tambah lagi nanti. Masukkan garam dan gula secukupnya. Ini pun jangan masuk banyak sekaligus. Kita akan rasa kemudian. Kalau tak cukup rasa, boleh tambahkan lagi. Masaklah sehingga airnya kering dan ubi empuk sepenuhnya. Ni tadi saya ada tambahkan sedikit garam dan gula lagi. Inti ubi keledek ni kena ada rasa sedikit pedas dan manis. Kalau inti dah empuk dan secukup rasa, bolehlah taburkan dengan hirisan daun sup dan daun bawang. Kacau rata, matikan api. Biarkan inti sejuk sepenuhnya sebelum digunakan. Untuk bahagian yang kedua, dough kari pap, saya gunakan 4 cawan penuh tepung gandum. Saya juga masukkan 2 sudu besar tepung beras. Ini tips dari follower saya di Facebook untuk tambah merangupkan kulit kari pap. 1 sudu kecil garam dan gaulkan sebati bahan kering. Panaskan setengah cawan minyak masak bersama dengan 2 sudu besar margarin. Kalau nak gunakan mentega pun boleh. Bila minyak dah panas dan margarin cair, curahkan secara berhati-hati ke dalam mangkuk bahan kering. Waktu ni minyak panas lagi. Gaulkan dengan sudu ataupun sudip sehingga sebati. Bila nampak sebati, gaulkan dengan menggunakan tangan pula.
Ramas-ramas sedikit sehingga teksturnya menjadi seperti serbuk roti. Langkah seterusnya, masukkan air sejuk dari peti ais sedikit demi sedikit sambil menguli. Ni saya ada tambahkan 2 ketul ais cube dalam air sebab air tadi saya sukat awal jadi kurang sejuk pula. Air ni saya gunakan anggaran 1 cawan bergantung pada serapan tepung. Tapi kalau dough terlalu keras, boleh tambahkan 2 hingga 3 sudu besar air lagi. Ada tips dari follower saya juga untuk meletakkan 1 sudu besar air kapur bagi tujuan ekstra rangup. Tak perlu uli lama seperti kita membuat roti. Uli sekejap saja sampai dapat dough yang tak melekat di tangan. Bukan dough yang lembut atau lembik ya. Teksturnya akan jadi begini. Tutup dough dengan plastik. Kita akan rehatkan anggaran 1 jam. Selepas 1 jam, dough akan jadi semakin lembut dan sedikit berminyak. Sekarang saya akan timbang dan bahagikan dough kepada berbola kecil. Setiap satu anggaran beratnya 20 gram. Kalau anda tak nak timbang pun boleh. Agak-agak je saiznya yang sama besar. Ni saya dapat antara 46 hingga 48 biji. Sentiasa tutup dengan plastik untuk mengelakkan dough kering. Hanya keluarkan sebiji setiap kali dan canaikan dough. Jangan canai terlalu nipis. Nanti jadi terkoyak waktu kita masukkan inti dan nak menggoreng nanti. Jangan canai tebal, nanti jadi liat pula kulit karipap. Lebih kurang begini saja. Letakkan inti secukupnya, lipatkan kedua-dua bahagian dan picit sedikit supaya melekat. Kemudian, kelimlah dengan kemas. Saya pun sebenarnya tak pandai kelim yang cantik sangat. Sekadar seperti ini saja. Susun di atas dulang yang telah ditaburkan dengan sedikit tepung ataupun dialas dengan plastik bagi mengelakkan karipap melekat. Saya dapat antara 46 hingga 48 biji karipap yang doughnya seberat 20 gram. Panaskan minyak masak. Kalau anda sukakan karipap yang berkulit licin, masukkan karipap ketika minyak belum panas. Goreng gunakan api sederhana seperti biasa sehingga masak. Tapi kalau anda sukakan karipap berjerawat, gorengkan ketika minyak telah pun panas. Tips ni saya pernah kongsikan dulu dalam blog pada tahun 2013. Tapi hati-hati, gunakan api yang sederhana saja waktu menggoreng. Jangan gunakan api yang kuat bagi mengelakkan karipap cepat hangus ataupun tak masak pada bahagian dalamnya. Balik-balikkan dengan kerap. Dan bila telah masak kepirangan, bolehlah diangkat dan ditoskan minyaknya. Ni saya nak tunjukkan cara saya frozenkan karipap pula. Goreng seperti biasa dan bila hampir separuh masak, bolehlah diangkat dan sejukkan sebelum disimpan dalam peti sejuk beku. Setakat ini, saya pernah buat dan simpan selama sebulan. Masih elok lagi. Lebih dari masa sebulan tu, anda kena eksperimen sendiri. Sebab saya memang buat untuk dimakan, bukan untuk disimpan lama. Ada juga yang membakar dengan menggunakan oven, suhu 180 darjah lebih kurang 10 minit. Boleh juga kalau anda nak buat begitu ya. Beginilah hasil karipap pada hari ini. Anda boleh cuba buat sendiri, sesuai buat berbuka puasa, minum petang, sarapan ataupun boleh juga difrozenkan. Dan sesungguhnya skill untuk membuat karipap ni perlu kita asah selalu supaya hasilnya terbaik. Bila kita buat sendiri, kita boleh olah ikut cita rasa dan boleh letak inti banyak-banyak. Selamat mencuba semua. Siap!